Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi di dalam kelas fizik cikgu. Fizik KSSM tingkatan 5 di bawah tajuk Daya dan Gerakan 2. Pagi ini cikgu nak sambung subtopik 1.3 iaitu tajuk keseimbangan daya. Di mana tajuk sebelum ni yang telah cikgu ajarkan adalah 1.2 berkaitan dengan leraian daya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan daya? Okey, daripada contoh yang kamu lihat di dalam gambar rajak ini, sebuah pasu yang diletakkan di atas meja di mana daya yang normal dengan permukaan iaitu 12 Newton. Kemudian daya berat. Berat pasu ini juga 12 Newton. Di mana hubungan yang kita dapat ni, daya paduan W dan R adalah sifar. Okey, macam mana tu? Okey, sekarang ni objek berada dalam keadaan pegun lah. Objek berada di dalam keadaan pegun bermaksud tiada pecutan lah. Bermaksud tiada pecutan. So, apabila kalau kita lihat dalam hukum F sama dengan MA. So, apabila objek itu pegun, okay, pecutan adalah sifar automatik lah. Daya paduan ini akan menjadi sifar. Kerana kalau kita tengok hubungan antara R dan W ni untuk mendapatkan daya paduan, apa yang berlaku adalah kita tolakkanlah. Kita tolakkan R tolak W ataupun sebaliknya. Atau W tolak R di mana hasilnya adalah sifar seperti yang kamu nampak lah. 12 Newton untuk daya normal, W untuk 12 Newton. So bila hasil kita tolak, kita akan dapat daya paduan sifar lah. Kita dapat daya paduan sifar yang menjurus kepada daya-daya yang bertindak ke atas objek tersebut adalah sifar. Okay. Ini kita dah nampak lah dalam kes sebelum ini, dalam soalan leraian daya pun sudah ada. Okay. Untuk kes yang kedua, kita lihat sebuah objek yang tergantung. Seperti lampu kat sini. Boleh lampu boleh, gambar pun boleh. Frame gambar pun boleh. So, di sini kita nampak dua tali yang digantung. Satu daripada permukaan shieling ini. Kemudian satu di dinding. Shieling. Pada shieling lah. Ini pada dinding. Okay. So, yang ini automatik lah. Berat ke bawah. Berat ke bawah ni adalah arah tegangan. Satu ke atas, satu ke kanan dan satu ke bawah yang mewakili berat. So, kedudukan lampu ini adalah seimbang. Seimbang maksudnya kekal pada kedudukannya lah. Tetap pada kedudukannya. So, kita lihat sini berat lampu sama W mewakili berat lampu 4 Newton. P mewakili tegangan tali dan T juga mewakili tegangan tali. So, apa yang kita lihat ni, bezanya T dengan P ni kedua-duanya adalah tegangan tali. Tapi kenapa dilabel berbeza? Sebab magnitudnya tidak sama. T ni 5 Newton manakala P ni 3 Newton. Kalau magnitudnya sama, so kita boleh wakilkan dengan kedua-duanya T atau kedua-duanya P. So, ini cuma T dan P cuma perwakilan lah. Perwakilan menunjukkan tegangan. Jadi, kita lihat dekat sini hubungan daya paduan W, P dan T sama dengan kosong. Nanti kita akan bincangkan lebih detail. Okey, seperti di gambar rajah ni lah. So, kita nak lihat dekat sini. Kita nak analisis dekat sini segitiga daya. Kita nak buat satu analisis, nak tunjukkan kepada pelajar apa sebenarnya yang berlaku atau apakah yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan kes ini. Yang pertama, pelajar kena bina segitiga daya. Okay, untuk membina segitiga daya ini, kita pertimbangkan dahulu daya yang ke bawah ni, iaitu bukan daya ke bawah, anak panah yang ke bawah ni. Ke bawah ni yang kita wakilkan sebagai berat lampu, kita pertimbangkan dia dulu. Kita tengok pada anak panah itu. Kemudian kita ambil anak panah yang P ni. Nanti cikgu jelaskan kenapa. Iaitu P mewakili 3 Newton.
W tadi mewakili 4 Newton dan seterusnya anak panah kesiling itu yang mewakili T 5 Newton dan akhirnya kita akan membentuk sebuah segitiga bersudut 90 darjah atau segitiga tepat dan pelajar perhatikan arah anak panah ini. Arah anak panah ini di mana dia membentuk satu turutan. Dia membentuk satu turutan. Turutan arah lah. Dia membentuk turutan arah. Dari mana? Kalau cikgu label sini, katakan A, katakan sini B, ini katakan C lah. Jadi anak panahnya A pergi B, B pergi ke C dan akhir sekali C pergi ke A dan dia terus berulang. So sekiranya kita membentuk segitiga seperti ini di mana anak panahnya berulang, bermaksud objek ini berada di dalam keseimbangan. Keseimbangan. Faham Apabila kita berjaya membentuk segitiga yang betul dan kita dapati anak panahnya berturutan, bermaksud lampu ini atau objek berada di dalam keseimbangan. Jelas sangat-sangatlah. So macam mana nak bina? Kalau pelajar bina, contohlah kalau pelajar bina, yang pertama syaratnya apabila kamu nampak ianya seimbang, pastinya kamu akan dapat membina segitiga berturutan. Kalau pelajar membina segitiga yang salah, kamu tidak akan dapat anak panah yang berturutan. Itu clue dia lah. Itu clue yang pertama dan main dia adalah kita lihat pada W ni, anak panah ni. Ini adalah main utama. Ini adalah kita punya rujukan. Sebelum kita bina dua lagi garis untuk membentuk segitiga. Kita ambil yang bergerak ke bawah, yang mencancang ke bawah. Itu tips lah. Tip macam mana kita nak bina sebuah segitiga yang bersudut tepat. Kita ambil saja. Kalau kita ambil ni, letakkan dekat bawah. Kita lihat dekat sini. Kalau cikgu padam semula. Tip dia pun sama juga kat sini. Kalau pelajar tengok. Bila cikgu tukar color. Kalau pelajar lihat. Kalau cikgu pertimbangkan garis ini. Cikgu selarikan dengan tegangan P di atas. Dan cikgu unjurkan garis T ke bawah. Pastinya cikgu akan membentuk sebuah segitiga yang serupa dengan cikgu lukis tadi. Hasilnya tetap sama, iaitu cikgu berjaya membina segitiga di mana anak panahnya berturutan. Serupa kan? Itulah panduan macam mana pelajar nak bina segitiga yang membentuk paduan dayanya sifar. Itu panduan lah. Kita teruskan. Ini contoh lain. Contoh lain sebuah jasad yang berada di permukaan condong. Kalau kita lihat di sini apabila kita kata kotak itu pegun. Apabila kita kata kotak itu pegun, kita faham bahawa daya R normal ini dan paduan daya dan untuk paduan daya normal untuk R ini dan W ni nanti adalah sifar di mana daya geseran dan juga gerakan ke bawah ini juga sifar. Tindak balas normal FR dan juga W kotak ni apabila dia berada dalam keseimbangan maksudnya kotak ni tak bergerak. Tidak bergerak. So kalau kamu nak bina segi tiga daya pun boleh lah dengan cara pelajar sambung saja. Cikgu tukar warna pen sekejap. Tukar warna apa biru lah. Cikgu sambung unjurkan daya normal ini dan cikgu selarikan dengan FR.
selarikan dengan FR, cikgu berjaya membina segitiga. Segitiga yang anak panahnya adalah berturutan. Dan macam mana nak bentuk sudut ni? Sini sudut tu lah. Sudutnya di sini. Menggunakan ilmu matematik. Menggunakan ilmu matematik. Okey, kalau yang ini, ni kita akan bincang dengan detail selepas ni. Ini cikgu Ivy dekat sini. Tapi ini adalah contoh sebuah gambar rajah yang digantung pada satu pusat, pada satu titik pada paku ini, di mana tali di kiri kanan frame ni akan merasai tegangan di sini, kiri dan kanan dengan sudut alfa itu yang di mana sifatnya sama kaki di sini, maka alfa samalah sudut di samping tetap mempunyai daya berat iaitu ke bawah. Ini kes bagi bagaimana sebuah kapal ditunda oleh dua buah bos untuk dibawa masuk ke pelabuhan. Ini kes berlakulah. Kes ni berlaku apabila sebuah kapal yang membawa muatan untuk berlabuh di suatu pelabuhan. Kapal ni akan tunggu pada satu jarak tertentu, menunggu signal atau arahan daripada pihak pelabuhan dan dia akan dibawa masuklah seperti ni. Biasanya dia akan tunduk oleh dua buah bot ini bawa ke dalam pelabuhan. Kapal kontena yang ditarik oleh dua buah kapal tunda dengan laju seragam iaitu pecutan sifar lah. Okey, ini kes-kes lah contoh yang kita boleh dapat macam mana konsep-konsep berkaitan dengan keseimbangan daya. Okey, kalau dalam buku teks ianya merupakan aktiviti lah. Aktiviti 1.6 yang ada pada muka surat 19. Okey, yang ini contoh satu bagaimana menyelesaikan soalan yang melibatkan keseimbangan daya. Okey, di sini kita tengok betul-betul kita ada dua kes ataupun kita ada dua kaedah di sini. Yang pertama kita nak pakai kaedah leraian daya. Yang pertama kita nak pakai kaedah leraian daya. Okey, kaedah leraian daya dulu. Kaedah 1 yang kita panggil leraian daya. Kaedah 1. Jadi kita lihat dekat sini kalau asalnya lah. Asalnya di sini sebenarnya kita boleh katakanlah sebenarnya objek ni pada kalau gambaran dia tidak tergantung ataupun normal kita boleh gambarkan dia seperti ini. Okay, ini objek yang sama dan cikgu label lah. Okay, ni dalam keadaan normal lah sebelum dia tergantung. Okey, kita buat seperti ini. Sama sebenarnya gambar rajah. Cikgu nak tunjuk apa yang berlaku kaitan dengan gambar rajah ni. Okey, yang ini kita katakan dia sebagai P. Okey, yang ini kita akan tengok nanti leraian. Yang ini sebagai W. Yang ini sebagai mencancang yang normal dengan jasad ini. Jadi yang ini sudut. Seterusnya tali yang membentuk sudut lah. Ni. Satu tali yang membentuk sudut 60 darjah. Ini normal lah. Ini gambar rajah yang serupa. Apa yang sebenarnya berlaku sebelum digantung seperti dalam gambar rajah seperti inilah. Kita tarikkan dia. Jadi kita nak tengok nanti. Yang ni yang kita bincangkan lah. Yang pertama, soalan suruh cari tegangan tali. Tegangan tali. P itu. So macam mana kita boleh gunalah konsep apabila daya-daya mengufuk, paduan bagi daya-daya mengufuk sama dengan sifar, apa yang akan berlaku adalah daya-daya mengufuk ni adalah seimbang, tegangan tali
P sama dengan T. Tegangan tali P sama dengan T. Mengufuk. Mengufuk. Ni mengufuk seimbang. So macam mana kita nak cari hubungan untuk TX itu? So kita tengok pada gambar rajah ni lah. Kita tengok pada gambar rajah. Untuk komponen mengufuk ini. Untuk komponen mengufuk ni TX. Sini TX. Sini adalah TY. Yang atas ni TY. So apa yang berlaku untuk komponen mengufuk? So kita pertimbangkan konsep trigonometri yang merujuk kepada mengufuk. So macam mana kita dapat dekat sini mengufuk? Kita gunakanlah. Maksudnya kita cari guna sin ke, guna cos ke atau guna tan. Semua tu boleh. Asalkan konsep yang betul. Jadi P dekat sini kita tengok. Kalau kita lihat betul-betul T ini adalah 8 Newton. Cikgu tak label tadi. Okay. Kalau kita guna konsep mengufuk, kita nampak ini adalah sudut, ini adalah sebelah, bermaksud komponen mengufuk. Soalan A, komponen mengufuk. Mengufuk di mana komponen P sama dengan T lah. Kita pertimbangkan cos di sini. TX bagikan dengan 8 sama dengan cos 60 darjah. So komponen untuk tegangan yang selari dengan permukaan ataupun yang selari dengan P ni, tegangan juga, iaitu kita akan dapat 8 cos 60 darjah. So dapatlah 4 Newton. Dapat 4 Newton. Kalau untuk yang kedua tu soalannya berat lampu. So sama, kita tengok. Kalau berat ni dia akan mencancang ke bawah lah. So kita akan cari hubungan daya-daya yang terlibat. So daya-daya menegak adalah seimbang. Iaitu daya-daya menegak adalah seimbang. So berat lampu tu yang kita dapat W sama dengan TY. So kita carilah macam mana TY. So daripada TY ni kita nampak ianya adalah sin. Ianya adalah sin. Sama juga TY per 8 sama dengan sin 60 darjah. Seperti yang cikgu cakap sebelum ni. Kalau kita tahu formula ataupun konsep yang sesuai, iaitu sin, cos ataupun tan. So kalau sesuatu tu contoh mengufuk, kita dah consider pada cos. So automatik untuk komponen mencancang adalah sin. Dan sebaliknya lah. Bergantung pada sudut yang kita jumpa. So TY kita dapat 8 sin 60 darjah. So hasilnya adalah 6.93 Newton. Ni kena faham lah. Ni sebab tu cikgu lukis gambar rajah ni untuk kamu mudah faham. Hubungan antara TY, komponen mencancang dengan berat. Dan hubungan antara komponen mengufuk TX dengan juga tegangan yang dilabelkan sebagai P ke arah kanan. Kalau sebelum ni kita kata kalau dalam kes gerakan, ini kita kata geseran, ini kata gerakan hadapan lah, atau dari tujah ke hadapan. Dia agak rumit sedikit lah untuk fahamkan, tapi perlahan-lahan cuba langkah demi langkah, insya-Allah kamu boleh dah dapat. Okey. Cikgu nak tunjuk berikutnya berkaitan dengan contoh yang kedua sebenarnya. Okey, contoh kedua, cikgu pergi satu ruangan kosong, balik pada kes untuk contoh satu tadi. Yang cikgu kata ada dua kes, cikgu nak guna kat sini kaedah kedua. Kaedah kedua, cikgu nak gunakan segitiga daya berskala. Okey, murid boleh lihat buku tab pada muka surat 21 lah. Jadi yang pertama ni, apabila kamu
Bina sudut lah. Bina sudut. Langkahnya mudah saja sebenarnya. Kaedah yang pertama, kamu dah nampak dalam gambar rajah tu terdapat sudut 60 darjah lah. Jadi kamu buat paksi mengufuk, paksi mencancang. Di sini terbentuknya sudut 60 darjah. Gunakan jangka sudut lah. Okey. So bezanya dengan cara ni adalah kita anggaplah kita guna skala. So apa yang kita guna di sini kita anggap skala yang kita ambil, skala yang kita pakai dekat sini sekarang, kamu kena gunakan pembaris lah, pembaris dan juga pensel. Kamu ambil skala 1 cm bersamaan dengan 2 Newton. Di mana kamu kena lukis di sini daya pada sudut 60 darjah ni 8 Newton. Bermaksud panjang. Bermaksud panjang garisan yang kamu kena bina pada sudut 60 darjah ni sebanyak, kalau 1 cm mewakili 2, bermaksud kamu akan lukis sini 4 cm lah. Kamu akan lukis garis ini sepanjang 4 cm. Okey, seterusnya untuk langkah yang kedua, okey, kamu dah ada paksi tadi. Cikgu ringkaskan sini. Kamu dah buat yang sama, sebenarnya sama dalam buku teks lah. Cuma cikgu tak guna skala kat sini. Okey, ini sebanyak tadi 4 cm. Ini sudut 60 darjah. So, automatik kamu akan dapat satu garisan lurus ke bawah yang mewakili sebagai berat. Sebagai berat. Jadi kamu nak cari T tadilah, komponen tadi. Ni. Kita nak cari TX ni. Kita nak cari TX ni. Jadi kita ambil pembaris, kita ukur. Kita ukur berapakah dia punya jawapan. So apa yang berlaku adalah dengan skala yang kita pilih 1 cm bersamaan dengan 2 Newton tadi, kita akan dapat TX. TX itu kalau kita ukur yang realnya, kita akan dapat 2 cm, maka kita kalikan dengan 2 Newton. Kenapa? Itulah skala yang kita telah pilih tadi. Skala yang kita telah pilih, so kita akan dapat 4 Newton. Okay. Sama kan dengan pengiraan pada menggunakan kaedah luraian daya. Untuk mencari W, kita ukur W ni, berapa dia punya panjang. Kalau kamu menggunakan skala yang betul, kamu akan dapat 3.5 cm. Menggunakan pembaris, kalikan dengan 2 Newton. So hasilnya adalah 7 Newton. Berbanding dengan pengiraan kamu dapat tadi, jawapannya adalah 6.93 Newton. So sebab tu kita menggunakan formula. Kita tak gunakan segitiga daya berskala. So ini dibuat penghampiran. So penghampiran ni sebenarnya penghampiran lah kepada 7 dengan menggunakan kalkulator, kita dapat 6.93 Newton. Itu ada dalam buku teks lah. Kita pergi pada soalan yang ini, yang kita nak bincangkan untuk contoh yang kedua. Gambar rajah diletakkan seperti itu pada sudut 40 darjah. Sebuah bongkar, sebuah kotak itu ke dalam keadaan pegun. So kotak ini pegun lah, tak bergerak. Ada ditulis sini, pegun. Lukiskan gambar rajah sinar. Lukiskan gambar rajah jasad bebas bagi kotak itu dengan menunjukkan berat kotak W, tindak balas normal R dan daya geseran. So automatik sebenarnya pelajar. Geseran kat mana? Yang paling mudah ni lah. Yang ini automatik kita boleh nampak. Ini ada lagi geseran apa tadi? FR. Kemudian berat. Berat. Ini saya panjangkan untuk rujukan. Pusat, saya ambil kat pusat. Kalau berat ni pusat, berat sentiasa ke bawah automatik. Automatik ini yang paling saya kata tadi, rujukan kita ini yang paling penting, berat W. Kemudian dia nak satu yang normal. Normal 90 darjah. 90 darjah dengan permukaan sini.
Simbolnya apa? Simbolnya R. Okey. Sudut ni 40 darjah kat sini lah. Itulah selesai soalan yang pertama iaitu kita lukis gambar rajah jasad bebas. Soalan yang kedua, apa tu? Dengan melukis segitiga daya berskala, tentukan magnitud tindak balas normal R dan daya geseran. Okey, dekat sini kita boleh gunakan skala pun boleh. Nak guna kira pun boleh. Jadi kita tengok seluruhnya apa yang berlaku. Okey, ni contoh menggunakan skala, segitiga berskala. Kita gunakan segitiga berskala. Sebab soalan C tu kita diminta menggunakan dengan kaedah kiraan lah, komponen X dan juga komponen Y, dan kita akan nampak dia punya hubungan nanti. Di mana kalau menggunakan pengiraan dia lebih tepat lah berbanding dengan kita menggunakan kaedah skala. Okey, kita teruskan dengan B. Dengan melukis segitiga daya berskala, tentukan magnitud tindak balas normal R dan daya geseran. Inilah yang ada dalam buku teks. Langkah pertama, kita bina garis ni seperti yang saya cakap tadi. Kita punya main adalah tumpu pada berat yang memang tegak ke bawah, mencancang ke bawah seperti ini. Dengan melukiskan garis AB sepanjang 5 cm seperti ini, panjangnya 5 cm. Kemudian untuk langkah kedua, sudut tadi yang saya cakap, selepas kita boleh melabel pada objek untuk kes gambar rajah jasad bebas, sepatutnya kita akan tahulah sudut tu terbentuk di mana. So di sini kita akan nampaklah FR geseran tadi dengan permukaan dia membentuk sudut 40 darjah. Membentuk sudut 40 darjah. Berat di sini. Raja nampak tadi kat atas, tunjuk balik semula. Ni. Kes ni kita dah ambil. Ni berat. Ni ke bawah. Sini kita ambil kes tadi 40 darjah. Ni seolah-olah paksi dia lah. Kita tukar warna sekejap. Okey, ni kita selarikan dulu. Supaya cikgu boleh bentuk sudut di mana 40 darjah tu. Okey, yang ni. Cikgu selarikan dengan FR. Selarikan dengan FR di atas. So, sini adalah sudutnya. Okey, 40 darjah. Okey, sini baginya 50. Automatik 50. Okey, inilah untuk langkah yang kedua. Okey, untuk langkah yang ketiga, FR ni dengan magnitud kalau kita guna skala, so kita akan tunjuk FR dan sambungkanlah pada sudut 40 darjah dan lukis garis AD untuk mewakili daya R. Mungkin pelajar tanya cikgu lah. So berapa panjang D ke B dan panjang C ke B atau panjang D ke A. Okay, panjangnya adalah kita cuma membina satu garis. Satu garis A ke C ni yang bercantum pada D. Ni kita bina dengan keadaan kita cari sudut, letak kat sini, ukur dengan pembaris bantuan pembaris. Okay, di mana sudut ni kita akan bina kat sini 90 darjah. So tidak ada ukuran khusus untuk si A dan juga si B yang bersilang pada D ni lah. Tak ada ukuran khusus. So automatik kalau kita dapat membentuk sudut 90 darjah, automatik kita akan dapat panjang untuk CB dan panjang untuk DA. Itu panduannya lah. Dan waktu yang sama, kita nampak sini lah, di sini sudut 40 darjah. Kita boleh tahulah kenapa sebab sini 50 darjah. Sini 90. So 50 campur 90. So akhirnya segitiga ini jumlahnya 180 darjah. Jadi untuk mengira FR kat sini, kita ukur saja. FR ni berapa? Kita ukur dengan pembaris FR. So kalau kat sini kita nampak 3.2 kalikan dengan 10. Itu skala yang BD ni, tengok BD mana? B ke D ni. B ke D 3.2. So FR sama dengan 3.2 kali 10. Dapat 32
Newton. Sebab apa? Kita gunakan skala 10 lah. Okey, untuk AD 3.8 kita ukur kalikan dengan 10 dapat 38 Newton. Ni skala yang kita gunakan. 1 cm. 1 cm mewakili 10 Newton. So selesai. Menyelesaikan soalan ini dengan kaedah lukisan berskala. Okey, seterusnya menggunakan cikgu belum tunjuk lagi macam mana nak guna. Ni cikgu tunjuklah untuk C. Untuk soalan untuk contoh 2. Contoh 2 soalan C. Okey, dengan meleraikan berat kotak W kepada komponen yang selari dengan pukulan sata condong dan komponen selari dengan pukulan sata condong, tentukan magnitud tindak bala R dan daya geseran. Okey, tadi kamu dah nampak lukisan yang sepatutnya. Sebuah bongkar. Cikgu lukis balik. Okey, yang mana sudutnya di sini adalah 40 darjah. Okey, daya yang terlibat kita lukis balik. Ini adalah normal dengan permukaan. So, kita label dengan R. Sini adalah W. Sini adalah FR. Iaitu geseran. Okey, dengan cara ini kita dapatlah untuk mencari komponen. Yang pertama kita cari FR. Kita cari FR. So FR ni sebenarnya kalau kita nampak ianya adalah komponen apa FR tu? Serenjang. Kita cari serenjang dulu Okay, FR segitiga yang kita patut dapat seperti ini. Panduannya sama. Bina berat W. Kemudian kita selarikan tadi, cikgu dah tunjuk. Ini FR. Sini adalah yang membentuk sudut 90 darjah tadi. Yang mewakili R normal. Sini kalau gunakan sudut tadi, sini adalah 40 darjah. Okey, 40 darjah. So, FR dekat sini. Okey, FR kita bahagikan dengan W. Nampak di bawah FR. Bahagikan dengan W di mana W adalah hipotenus. So, hubungannya adalah sin. 40 darjah. So, daya normal W sin 40 darjah. Kita gantikan W itu dengan 50. 5 kali 10 sin 40. So jawapannya 32.14 Newton. Kalau kita guna skala tadi kita dapat 32 Newton. Okey, untuk komponen yang berikutnya itu R. Sebaliknya lah. Mesti cos kan. So R. Nampak R ni. Okey. Cos bagi W. 40 darjah. So R ni normal dia. W cos 40 darjah. Gantikan dengan 50. Kita dapat nilai selepas kita kira dengan betul dengan bantuan kalkulator. 38.30 Newton. Kalau kita guna lukisan berskala, kita dapat 38. Jadi selesai. So, di sini dalam contoh 2, dia gunakan dua kaedah. Dia tunjuk sekali. Satu menggunakan segitiga berskala dan satu lagi menggunakan leraian daya. Okay, untuk contoh 3 yang agak complicated sedikit di sini. Okay, dengan seperti yang cikgu cakap, kita akan bincangkan di mana kes sebuah gambar raja yang digantung pada dinding dalam bentuk segitiga ini. Dengan ini mungkin dipaku atau skru lah sebagai fulcrum. So, kalau kita tengok dekat sini, lukisan segitiga daya yang terlibat di sini memang betul lah seperti ini.
Memang betul seperti ini. Kalau pelajar tengok dekat sini, cikgu lukis terus kat sini lah senang. Cikgu tak gunakan slide lain. Ini kita panjangkan. Yang slide yang ada ni kita panjangkan. T yang ni kita panjangkan. Kenapa label T dilukis? T juga sebab T dengan T letak di tengah-tengah. So, T yang serupa. T yang serupa. Macam tadi, magnitude dia tak semua. 1, 5, 1, 2. Sekarang ni magnitude dia sama. So, yang ini ke bawah ni adalah yang paling penting itu. Iaitu W. Mewakili 12 Newton. So, yang betul ini kita dapatlah sudut yang benar 35. Baki di sini adalah 55. So, kaki sama 55 di sini. Dan di sini adalah tolakkan dengan 180 darjah 555 ni dapat 70. Ini adalah keadaan yang betul berkaitan dengan segitiga ataupun arah panah yang berturutan. So, kita dapat gambar rajah seperti ini. Itu direct lah. Saya buat terus dekat slide ini. Nampak sangat. Jadi, cuma bezanya dekat sini, dia gunakan hukum sin lah. Alternatif, dia gunakan hukum kosinus. Untuk menyelesaikan, untuk mencari tegangan. Untuk mencari tegangan. Okay, nanti cikgu bincangkan juga untuk macam mana nak gunakan sin dan juga cos. Tapi cikgu terangkan sedikitlah macam mana nak guna sin, petua sin dan juga petua kosinus. Okey. Petua sin. Macam mana nak guna sin? Macam mana nak guna sin? Petua sin yang pertama ada syarat dia lah. Petua sin, syarat yang pertama adalah diberi dua sudut dan satu sisi. Cikgu buat segitiga. Syarat untuk petua sin ni adalah dia petua sin dan petua cos ni ada dalam tajuk ADMAT di bawah tajuk penyelesaian segitiga. Di mana segitiga adalah bukan segitiga bersudut tepat. Kalau segitiga bersudut tepat cukup kita guna petua trigonometri saja. Okey. So segitiganya bukanlah segitiga bersudut tepat. So yang pertama syaratnya dua sudut. Taklah dua sudut. Dua sudut, katakan sini AB, okay, dan satu sisi. Dan satu sisi mana-manalah. Mana-mana sisi. Biasa dia macam, sebelum keliru lah saya label dulu. Semula sebelum keliru, saya buat betul-betul. Okay, katakan sisi A, B, C dengan alfa sudut 1, beta sudut 2. So, sisi yang bertentangan, C besar ni. Ni C huruf besar, yang bertentangan ni adalah C kecil. Bertentangan dengan B besar ni adalah B kecil. Bertentangan dengan A ni adalah A kecil. Ni, so maksud itu label lah. So, apa maksud dua sudut diberi? Dua sudut alfa dan beta diberi dan mana-mana sudut, C atau B atau A. Itu kita gunakan petua sin lah. Syarat yang kedua untuk petua sin adalah dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Okay. A, B, C. Okay, dua sisi. Okay, mana-mana sisi lah. Katakan, ni label dulu lah. Ni C kecil, ni A kecil, ni B kecil. Okay, mana-mana sudut. Katakanlah dan sudut bukan kandung. Okay, katakan sini. Katakan sini alfa. Kalau alfa diberi, alfa merupakan sudut kandung bagi C dan A. Kalau bukan kandung, maksudnya kita diberi sisi A kecil dan B kecil dan sudutnya tidak terletak antara B kecil dan A kecil. Kalau dia terletak di sini, ini panggil sudut kandung. So, di mana-manalah dia boleh terbentuk pada B besar ataupun pada A kecil. So, dia akan gunakan formula. Berdasarkan ini, kita akan ada formula yang kita akan pakai A sin A, kemudian B per sin B dan C per sin C. Itu cara gunalah. Dia akan gunakan mana-mana. Mana AB atau BC atau AC. Dia akan dua sahaja. Nanti kita lihat contoh. Kemudian kalau kita guna cos, petua cos. Ni kebetulan saya terangkan saja. Kalau kita guna cos.
Okey, petua kos ada dua syarat juga. Yang syarat pertama senang. Yang pertama ni senang. Dia bagi 3 sisi. A, B, C. Dia bagi 3 sisi. Syarat yang kedua. Okey, dia bagi 2 sisi. Katakan sini 2 sisi. Ini A besar, sini B besar, sini C besar. Dan satu sudut kandung. Katakan sini alfa. Nah, inilah dimaksudkan sudut kandung. Sudut yang terbentuk di antara dua sisi yang diberi. Formula dia akan jadi macam ni lah. Okay, kita boleh pakai. Kalau kita lihat dekat sini. Berdasarkan ni kita nak pakai apa ni? Sudut kandung C lah. So, C. Ni C kecil C kuasa 2 sama dengan dua sisi lain. Tu A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2BC cos C besar. Cos C, kalau C sudutnya apa tadi? A lah. Kat sini ada C. C kecil, ni C besar lah. Atau sebaliknya. Sebaliknya kalau kita guna A sini. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2. Sorry, sini AB dia. Salah. Ni sebenarnya AB. Ni 2BC cos A. A besar. A sudah, C sudah, B. Kalau sini B kuasa 2, A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2AC cos B. Ni panduan je lah. Jadi, untuk penyelesaian, yang ini dia gunakan konsep itulah. Okay, yang pertama kita tengok, dia gunakan konsep di sini dua sudut. Okay, T per sin 55. T sin 55. Ni. Ni sisi. Okay, ni sisi yang kita nak cari. Yang ni sudut antara dua ni. Okay, salah satu. Dan syaratnya adalah sudut bukan kandung. Bukan. So 12. 12 ni 12, 70. Sudut yang ada T per 50. So gunakanlah. Gunakan rumus. So kita akan dapat manipulate T. Kita akan dapat 10.46 Newton. Kita boleh guna ni. Senang. Yang penting hubungan dia tadi kita nampak. Kalau A sin A besar. B sin B besar. Sama dengan C per sin C. Okay, kalau kita lihat dekat sini, label kita nampak. Kalau kita label lah. A. Sini B. Sini C. Okay, sini C kecil. Sini adalah A kecil. Sini adalah B kecil. Nampak kebetulan. A dengan B ni sama sebab dia sama T. T yang tegangan yang sama. So kita pandailah nampak. So sini adalah sudut sin 55 ni A. Ni sin untuk 55 untuk B. Dan ni sin 70 untuk C besar. Ini kaitan dia lah. Dia kamu akan jumpa lah dalam ADMAT. Okay, ini pun sama. Kita boleh guna. So di sini syaratnya adalah diberi sudut kandung. So sudut kandung adalah 70. Maksud sisi T lah. Kita nak guna sisi T. Di mana kita W tu diberi lah 12. Sama lah. Kita nampak kat sini. Kita guna apa kat sini? Kalau label kita guna ni. Maksudnya kita pakai C kuasa 2. C kecil C kecil kuasa 2. Dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C besar. Sebab itulah kita dapat ni. So C apa dia? W kuasa 2. T. A dengan B ni T kuasa 2. T kuasa tolak 2. Okay, AB adalah T juga. T cos 77. So, you kira akhirnya dapat jawapan yang sama. Okay, dapat jawapan yang sama. Okay, berdasarkan gambar rajah. Ni cikgu nak tunjuk belajar macam mana menggunakan segitiga.
segitiga lah. Segitiga ataupun segitiga bersudut tepat daripada gambar rajah. Okey, tadi kamu dah nampak untuk soalan contoh 3 itu. Okey, untuk soalan A, okey, kita telah bina satu segitiga. Ini adalah W dengan T yang sama di kiri kanan membentuk segitiga kaki sama, iaitu T. W dengan sudut di sini masing-masing 55 dan 70 lah. So, untuk gunakan formula ni kita bahagi. So, W ni kita ada 12. Cikgu label. Ni 12 Newton. Okey. Jadi cikgu bahagi. Cikgu bagi segitiga ni kepada dua bahagian. Dua yang sama bahagian. Sudah pasti sisi ni akan jadi 6 Newton dan sudut ni akan jadi 35 darjah. So, cikgu keluarkan segitiga yang serupa. Dia akan membentuk segitiga baru bersudut sini samalah. Cikgu terbalikkan. Sini 35 darjah. Sini 55. Sini 90 darjah. So, sini tadi W. Sini adalah T. Sini adalah bucu lah. So, kita akan guna konsep ini. Di mana cikgu dah tunjuk tadi. Daripada 12 Newton sebab dia di tengah-tengah. Dia jadi 6 Newton di sini. Dia jadi 6 Newton. Jadi menggunakan konsep segitiga. So, kita akan nampak lah. Sini 6. Okey. 6 dengan T. Ni sudut 55 darjah. Kita boleh guna yang itu. Kita nampak. Mana-mana sudut lah. Kita nampak. Kita nak boleh 35 boleh. 55 pun boleh. Jadi kalau 6, 7. Betul ke gambar rajah cikgu ni? Keliru keliru. Cikgu padam semula. Cikgu buat gambar rajah yang serupa. Segitiga baru sepatutnya macam ni. Cikgu buat yang serupa lah sepatutnya. Senang kan nampak? Okey, 90 darjah sini, 55 sini, 35 sini tadi 6 Newton, sini T. Kita nak cari T lah. Kita nak cari T. So, 6 per T. 6 per T. Sudut. Kita nak pakai ni pun boleh. Cos 55 pun boleh. T pun boleh. Cuba kita test. Kalau yang ini, kita nampak sin lah. Sin 35 darjah. So, T sama dengan 6 sin 35. Okey, jadi kalau kira sin 35 berapa? Mana kalkulator cikgu? Okey, 6 bahagikan dengan sin 35. 0.57. 0.5736. So, dia akan bagi jawapan 10.46 Newton. Jadi, terbuktilah sama. Sama dengan menggunakan petua sin ataupun cos tadi. Yang ini pun pelajar boleh guna. Jadi, sampai di sini saja perkongsian cikgu. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.